Fokus utama Sabah pada hari ini masih mengenai vaksin COVID-19 yang disifatkan sebagai bukti kesungguhan kerajaan perangi pandemik itu. Untuk laporan lanjut dan paparan berita lain yang menarik, kita terus langsung ke Kota Kinabalu, Sabah bersama Muhammad Dia Sahlan. Dia, silakan. Baik, terima kasih Kamal Firmansyah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cadangan kerajaan menambah bekalan vaksin COVID-19 bagi menampung keperluan imunisasi sehingga 70%. Rakyat di negara ini memberi keyakinan kepada penduduk terutama bakal penerima vaksin untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Di Sabah, inisiatif itu disambut baik oleh banyak pihak termasuk petugas barisan hadapan. Masing-masing berpendapat inisiatif kerajaan itu adalah tanda keprihatinan kepada rakyat Malaysia dan kesungguhan kerajaan dalam memerangi pandemik COVID-19 di seluruh negara. Hasilnya bukannya dari mana-mana company yang biasa. Ianya adalah hasil dari syarikat yang terkenal dan melalui ujian ataupun uji cuba yang berjaya. Di sini saya harap kempen kesedaran vaksin ke arah garis penamat COVID-19 ini yang menjadikan pandemik di seluruh dunia ini dapat kita tercapai melalui vaksinasi ini. Dan ini merupakan satu usaha dan langkah yang baik kerana memang kita perlukan minimum 70% untuk supaya rakyat Malaysia atau penduduk Malaysia ini dilindungi melalui vaksin COVID-19 inilah. Dan ini merupakan cara untuk kita mencapai herd immunity. Dengan adanya vaksin dan stok bekalan vaksin semua, jadi kita akan lebih terselamat daripada pandemik lah. And then dari segi SOP pun kita kena jaga jugalah. So dengan adanya vaksin tu mampu untuk kita bergerak dan kita yakin dengan apa yang telah diberikan oleh Malaysia. Impak dari segi pemulihan ekonomi itu berjalan, khususnya tahun 2021 dengan adanya vaksin ini, dan saya percaya daripada beberapa buah negara yang telah keluarkan dan hasil dalam bentuk tata cara yang baik, insyaAllah ini secara tidak langsung membantu kita punya pemulihan ekonomi dan juga perjalanan ekonomi negara itu sendiri, khususnya di negeri Sabah dalam sektor pelancongan. Baru-baru ini Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan mengenai tambahan bekalan vaksin COVID-19 berbanding kuantiti asal 30% rakyat di negara ini. Pengumuman itu merupakan kabar gembira buat rakyat Malaysia dan khususnya negara untuk bangkit semula daripada impak pandemik COVID-19. Belanjawan Negeri 2021 yang akan dibentangkan petang esok diharap memberi fokus kepada menaik taraf kemudahan asas yang menjadi keperluan utama masyarakat di Sabah. Harapan itu disuarakan penduduk daerah Lahad Datu yang ditemui RTM. Antara kemudahan infrastruktur yang amat diperlukan termasuk jaringan capaian internet yang baik yang merupakan antara keperluan utama rakyat termasuk pelajar masa kini. Berharap agar kerajaan kita memberi satu bajet khas untuk menaik taraf coverage terutama sekolah di luar bandar. Saya mengharapkan bajet kerajaan yang negeri yang akan diumumkan nanti tidak lupalah terutamanya isu yang telah lama dimainkan iaitu kemudahan asas terutamanya air bersih, jalan raya. Dan juga khususnya kalau kita lihat capaian internet jurangnya cukup besar antara Semenanjung dan juga khususnya di kawasan Borneo dan di Sabah. Ya. Jalan terutama memang untuk kebaikan kita semua lah. Untuk kebaikan semua ini jalan raya. Supaya lancar kita punya perniagaan sikit-sikit lah. Belanjawan 2021 bagi negeri Sabah akan dibentangkan oleh Ketua Menteri Merangkap Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Ucapan pembentangan dijadual bermula 3 petang disusuli dengan mesyuarat kedua penggal pertawa Dewan Undangan Negeri Dun Sabah ke-16 bermula 21 hingga 23 Disember ini. Seramai 812 individu di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu dikompaun sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula Mac lalu hingga semalam. Daripada jumlah itu, 254 kompaun dicatat sepanjang PKP, manakala 558 kompaun dikeluarkan sejak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang bermula 7 Oktober lalu.
Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Habibi Majinji berkata, rata-rata kesalahan yang direkod melibatkan ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standard SOP. Ia termasuk tidak memakai pelitup separuh muka, tiada penjarakan fizikal di tempat awam dan premis pusat hiburan yang menjalankan operasi tanpa kebenaran. Pusat hiburan masih tidak boleh buka, tetapi kebanyakannya pusat hiburan telah salah gunakan lesen perniagaan tu. Mereka menggunakan lesen kafe. Jadi mereka mengambil kesempatan membuka pusat hiburan, tetapi pada masa sama pihak polis telah menjalankan pemantauan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Akhir Tahun Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu IPDKK di Kota Kinabalu. SCP Habibi juga berkata, seramai 50 anggota polis IPD Kota Kinabalu disahkan positif COVID-19 sejak pandemik itu menular di negeri ini. Namun, ia tidak mematahkan semangat anggota PDRM untuk menjalankan tugas membantu usaha membendung penularan pandemik berkenaan. Sempena majlis ini, seramai 63 pegawai, anggota polis lain-lain pangkat dan kaki tangan awam IPDKK menerima sijil penghargaan atas perkhidmatan cemerlang bagi tahun 2020. 4 orang awam turut menerima sijil penghargaan daripada PDRM. Pelaksanaan soal selidik banci penduduk dan perumahan Malaysia secara dalam talian e-sensus berbaki 4 hari lagi. Justru rakyat Sabah diminta memanfaatkan masa tersebut untuk melengkapkan borang soal selidik sebelum e-sensus tamat 21 Disember ini. Pengarah Perangkaan Malaysia Sabah Zainul Jamil berkata sehingga semalam hanya 10% daripada 3.9 juta anggaran penduduk Sabah telah menunaikan tanggungjawab mengisi e-sensus. Katanya peratusan itu jauh lebih rendah daripada sasaran awal sekurang-kurangnya 25% penduduk negeri ini menjawab e-sensus. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan sijil penghargaan 100% pengisian e-sensus kepada Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sabah dan Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Katanya banci penduduk dan perumahan negara dijalankan setiap 10 tahun bagi mendapatkan stok dan profil penduduk serta perumahan yang komprehensif dan terperinci. Data tersebut akan menjadi asas dalam pemantauan arah aliran penduduk dan perumahan untuk perancangan pembangunan negara. Sehubungan itu, orang ramai yang belum mengisi e-sensus boleh berbuat demikian melalui pautan tertera. Baik saudara, sekian bahan berita dari Sabah petang ini. Jangan alpa bersama-sama putuskan rantaian pandemik COVID-19. Kita mesti menang. Kembali semula bersama Kamal Firmansyah di Angkasa Puri. Silakan Kamal.